sebagainya lah. Dan satu lagi yang penting, kalau stres sangat, go outside. Katalah kita lepas kena marah dengan bos, kau kena marah, pergi keluar, jangan terjun lah. Pergi keluar jalan-jalan kan. Dia satu cara tau untuk kita relief. Jalan pergi sampai library tak? Pergi lagi pusing kan, tak balik go outside. Sama juga kalau dekat rumah kan, wah bergaduh lagi bini, pungkang, keluar sekejap lah kan, bukan keluar terus. Jadi sebab kalau kita duduk dalam rumah macam ini kan, dia lain tau, aura dia lain. Bila kita keluar tu, aura dia lain. Sebab dia sekitaran dia mempengaruhi kita punya emosi. Ya. Kalau kita masuk panggung wayang, apa rasa kita? Apa kita rasa kalau kita masuk panggung wayang? Selain kan, kita masuk masjid, apa rasa? Kita lalu dekat hospital, apa kita rasa? Kita lalu depan kubur, apa kita rasa? Jadi sekitaran tu dia mempengaruhi kita punya feeling. Jadi kalau suasana tu toxic, kita kena keluar sekejap, detoxify. Nanti kata kan, go outside. Right. Saya kalau saya gaduh dengan isteri saya, kadang-kadang di mesej tak apa-apa kan. Saya tak jawab. Saya baca, kena tunjuk blue tick, biru 2 tu kena tunjuk. Dia kata kita tak kisah langsung kan. Baca tu. Sebab kalau kita jawab dalam keadaan marah, tak apa-apa kita teks. Kan? Jadi better kita relax. Dan saya pun dah faham dengan dia lah. Kalau dia marah, saya buat bodoh je, sepatah pun saya tak jawab. Nanti bila dah cool lah, baru kita ni talk lah kan. Sebab kalau kita sama-sama kan, dia tinggi suara, kita tinggi suara, habis. Dia stres, kita stres. Right. Ni satu lagi dia exercise ni bagus sebenarnya. Exercise ni sangat bagus untuk kita kurangkan stres. Jadi bila kita exercise, dia ada banyak benefit. Satu, kita boleh kurangkan stres. Dua, kita boleh kurangkan kita punya berat badan. Ketiga, kita lebih kuat, kita boleh lebih resistant pada penyakit. Jadi terlalu banyak benefit of exercise lah. Dan yang kedua, kalau kita tengok Mahathir 95 tahun masih boleh naik basikal, sebab exercise. Dan Mahathir memang exercise. Dia memang ada personal trainer lah kan. Dan dia memang exercise. Dia tak ada lari, tapi dia ada treadmill. Dia akan jalan atas treadmill, sama ada treadmill ataupun dia naik basikal. 95 years old. Saya ingat dia lagi sihat pada Muhyiddin. Muhyiddin tak sihat. Muhyiddin ada pancreas, ada stage 4 kan. Tapi sebab orang kaya boleh berubat lah. Kalau Muhyiddin tu pernah getah dah lama mati. Tak ada duit nak pergi treatment dah. Tapi nampak, kalau tengok muka dia, nampak dia tak berapa sihat sangat. Muhyiddin tak berapa sihat. Pada saya lah, saya tengok dia ni kan, muka dia tu dah tahu lah tak sihat. Right. Okay. Listen to the music. Ini pun satu cara. Tapi mungkin setengah orang kata muzik ni lara kan. Saya tak tahu lah. Tapi kalau saya sampai hari ni pun memang ni cara saya lah. Ataupun dengan Quran lah, ataupun dengan nasyid kan. Mungkin dapat pahala sikit. Tapi this is a way. Dia muzik ni tak semestinya lagu rock. Dia yang paling best tu yang bunyi yang muzik yang apa tu? Bunyi yang slow kan. Macam piano tu. That kind of music is good actually. Soothing, relaxing kind of music. Malaysian Airlines zaman dulu lah bila kapal terbang tu nak take off ataupun landing, dia akan mainkan lagu yang sangat slow music. Sebab lagu ni memang dia merelaxkan kita. Tapi kalau Asia tak senonoh, dia kadang-kadang lagu rock, landing kan lagu rock. Tapi kalau Malaysian Airlines dia akan mainkan slow music, lagu Melayu tu. Read a book. Social network dekat sini bukan Facebook lah. Mana kita kita pergi jumpa orang dan sebagainya lah ataupun boleh juga kita kalau kat sini spa. These are the many ways to relieve the stress. Satu lagi yang ini, breathe deeply. Saya kalau katalah nak jumpa NC kan, contohnya lah kan, saya akan itu cara untuk kita relieve stress. Satu cara lah kita breathe.
Kita lepas tu kita akan rasa lega. In a way kita just to relax ourselves. Right, macam kalau ladies kena buatlah benda ni, medical examination, active lifestyle, drink more water, work out, enough sleep, control the weight, fruits and vegetables, keep regular hours. Ni sleeping lah sleeping ni kita kena keep regular hours. This is very common it's very common, not just for women lah, but for men as well. Dia kalau pilot kapal terbang, kalau umur dia 40 tahun dan ke atas, dia kena buat full medical check up 6 bulan sekali. Kalau umur dia kurang daripada 40 tahun, setahun sekali full medical check up, medical examination. Sebab kalau nak fly, you kena fit. Kalau you ada stroke, ada darah tinggi, tengah nak take off, tiba-tiba dapat heart attack, what happen? Jadi sebab tu dia orang kena buat full medical check up. Jadi makna kata kalau kita dah umur 40 ke atas, kita punya risiko tu lebih tinggi lah untuk dapat apa-apa penyakit lah. Sebab dia bila dapat penyakit ni, contohnya macam diabetes kan, bila dah ada diabetes, kita dah tak boleh nak kontrol gula kita. Kita kurang gula jadi hypo, boleh collapse kan. Kita lebih sikit jadi hyper balik. Jadi dia susah, jadi kena prevent. Dan dia daripada diabetes, dia pergi dekat buah pinggang, dia pergi dekat darah tinggi, pergi dekat jantung. Oh, tak baloi lah. Saya bila kawan saya mati seorang diabetes, saya terus potong gula. Kecuali pergi KFC tu dah cerita lah kan. Tapi kalau dekat rumah, memang tak. Jarang lah minum minuman yang bergula. Jarang sangat. Sebab saya tak nak jadi macam kawan saya. Muda mati. Kawan saya ni dia cikgu, jadi dia memang makan tak ada pantang lah. Jadi sekali dia datang KL, dia nak pergi AJN, dia datang dengan bas dengan isteri dia. Masa tu dekat Budu Raya, dia collapse dekat Budu Raya. Dia collapse kat Budu Raya, pengsan. Orang ambil lah dengan ambulan kan, buat ke hospital. Bila check, rupanya dia dapat heart attack. Jadi bila dapat heart attack, pergi AJN. Dia pergi AJN, dia punya paru-paru berair. Jadi doktor kata kalau nak buat treatment, kena keluarkan air. Dia tak nak, kena sedut air keluar kan. Dan dalam masa yang sama dia pun diabetik. Lepas tu dia ada kidney problem. Jadi masa saya pergi tu baru nak makan tengah hari. Makan hospital tahulah tak sedap kan. Dia memang tak ada selera. Jadi memang kaki makan. Jadi dalam ramai-ramai kita orang begitu, ada seorang kawan nama Mak Eng. Dia kata, Mak Eng, aku lapar lah tak minum ayam yus soya ni. Hampir saya tengok mesin tu nanti kat bawah dah. Ni pun betul benda ni. Ni dah 3-4 tin bagi dia. Ana Sobri hang nak ni kan. Sebab apa nama hang nak sangat bagi. Pak soya bean yus tu manis tu. Sangat manis. Oh bel. Minum lagi satu. Dua tin. Apalah kita saya dalam hati hang ni dah diabetes kan. Okey. Lepas tu apalah sembang-sembang apa semua, salam. A few days after that, dia pun dah tak larat jaga, jadi bawa balik ke Ipoh lah. Still tak keluarkan dia punya apa, air tu tak keluarkan sebab dia tak nak. Dia degil tak nak. Jadi bila balik Ipoh, tak lama lepas tu dia pass away. Jadi bila saya tengok tu saya tak nak jadi macam tu. Sama juga dengan isap rokok. Saya nakal dulu. Saya isap rokok daripada tingkatan 3 sekolah menengah Sultan Abdul Halim, sekolah SBP lah dulu kan. Jadi bila apa nama ni, rokok tu saya tak, sekali je saya pernah kena. Saya tak pernah kena tangkap isap rokok, cuma di Syakim merokok ada. Tak pernah tengah pegang botol rokok tu kena tangkap, tak pernah. Dan rokok saya tak pernah dirampas. Saya punya tempat simpan tu memang tak ada orang tahu. Jadi kalau dekat bangunan tu kan dia ada tingkap, lepas tu atas tingkap tu ada kening kan. Rokok saya simpan atas kening. Bayangkan tingkat 3 tu bekang dinding bukan atas. Berani cikgu ambil. Jadi lepas tingkatan 5 pergi US, masa dekat US tu saya masa dekat airport perasan satu budak ni, dia
familiar lah, rupanya budak sekolah saya, nama dia Arif. Jadi bila pergi rumah tengok Arif ni seokok. Dulu sebelum tu dia tak seokok, dia budak baik. Budak yang apa nama ni, selepas main asal tu orang pakai baju sukan, dia siap pakai baju Melayu, baca buku. Yang macam tu kan. Tahu lah macam mana kan. Memang budak baik. Jadi bila pergi sana seokok, dan dia ni seokok, dia change muka. Satu hari dia besar, satu kotak, dua kotak. Arif ni. Dia balik, dia kahwin kat US, balik Malaysia, kerja dengan Motorola. Dia naik pangkat sampai senior engineer. Okay, pangkat tinggi lah kalau kat Motorola. Senior engineer pun gaji masa tu lagi 28,000 saya rasa. Tiba-tiba dapat, masa tu belum ada WhatsApp semua, dia dapat SMS kata Arif ni cancer, lung cancer. Bila dia dapat lung cancer, keluarga dia semua, dia orang Kelantan, balik Kelantan buat traditional care treatment lah, campur kemoterapi apa semua ni. Less than a year he passed away. Lepas tu terus saya tak isap rokok sampai hari ni lah. Cuma isap casual smoker lah saya sekali, tapi bukan regular smoker. Saya ingat saya seorang berhenti, rupanya 3-4 orang kawan-kawan kita orang yang sama-sama isap rokok dengan dia sendiri. Lung cancer. Dan lung cancer ni dia very painful, sangat sakit. Kalau pergi dekat hospital kalau pesakit yang lung cancer ni, kadang-kadang dia menjerit sakit, doktor akan bagi morfin untuk enam the pain lah kan, sebab dia sangat sakit. Dan biasa lung cancer ni bila kanser sel dalam badan tu dah ataupun paru-paru tu dah terlalu tinggi, dia akan block saluran pernafasan. Jadi orang yang mati lung cancer ni, dia akan mengalami kesesakan nafas. Dia terpaksa beri oksigen. Dan bila kanser tu dah tumbuh penuh dalam dia punya paru-paru, dia tutup saluran pernafasan, dia langsung tak boleh nafas, masa tu dia akan meninggal dunia. Ini lung cancer. Kenapa perempuan perlukan suami? Kalau kita baca ni, perempuan ni dia tak nak kahwin, I'm educated, self-sufficient, satisfied with myself. Parents asking me to get married. What should I do? So Sakharin kata, you will no doubt achieve great things in life, but sometimes things won't go your way. Sometimes your plan will fail. Then whom will you blame? Will you blame yourself? But kita no. That's why you need a husband. So you can blame the husband kan. So daripada stres dia boleh menyebabkan depression lah. Jadi depression ni yang boleh menyebabkan orang tu bunuh diri. Ni saya pun tak kenal singer ni, Demi Lovato, famous singer kot. Dia drug overdose. Ya? Jadi dia come up with a song. Tajuk lagu tu Cry for Help. Kan? Apa nama lagu tu ya? The song title Anyone. Jadi dalam title tu mungkin saya tak tahu lah, mungkin dalam lagu tu ada lirik Cry for Help. But again, this is a symptom lah kan, that she needs help. Jadi bila sampai satu state, kalau orang buta ni they go for ni lah, dia ambil drug dan sebagainya yang boleh overdose. Ni based in a study dekat US, 1 in 4 people will experience mental health problems in their lifetime. 1 in 4. In every year 300 per 1,000 people will experience mana 30% lah ya, orang yang akan ada some kind of mental health problem. Ni major disorder Yang pertama ni major depression, yang kedua ni dipanggil dysthymia dan bipolar disorder. Mungkin saya tak sempat nak masuk apa nama yang bipolar ni. Jadi kita akan tengok sikit lah on depression yang ada dalam beberapa minit. Jadi kalau dekat negara barat ni ada satu dipanggil seasonal affective disorder ataupun SAD. Yang ini disebabkan oleh light deficiency. Disebab waktu winter dia punya malam tu panjang, siang dia pendek. Jadi bila waktu malam tu panjang, orang jadi depres. Jadi biasanya waktu winter ni orang akan lebih banyak mabuk, minum dan sebagainya sebab dia depres. Jadi kalau orang yang macam ni, dia punya rawatan dia fototerapi. Duduk dalam satu bilik, bagi dia cahaya terang-terang, jadi dia ceria balik. Boleh kan? Dia sebab tu kita kalau macam cuaca gloomy, dia akan effect kita punya emosi.
Ni dekat US 541 military service members died by suicide, bunuh diri. Askar kita, polis kita ada juga dengar kan kadang-kadang pistol tembak. Kalau kat US 541, so this is quite staggering number lah. Ni dulu ada satu orang ni dia terjun bangunan kerajaan Bukit. Saya tengok kat mana yang di sebelah kiri tu. Tapi based on the study, 39.2% of adults and 12.1% of children suffered mental health problems respectively. So this is quite a serious problem in Malaysia. Ini siapa yang buat PhD? Based on the study, anxiety or depression caused by their PhD study. Mana dia sentiasa risau. Ini literature review tak siap, bila nak kena hantar kan, supervisor press dia dan sebagainya. Ini menyebabkan anxiety dan ada kes juga yang menyebabkan depression. Macam kita baru ni ada satu student daripada Afghanistan, dia bersalin, anak dia ada masalah usus, jadi perut anak dia tu kembung. Jadi bila budak ni lahir di Malaysia, dia tak ambil insurans, baru sebulan kan, jadi dia tak ada insurans. So bila nak masuk private hospital, of course lagi mahal lah. Nak masuk government hospital, kalau pelajar antarabangsa ataupun pekerja asing, kena bayar RM3,000 deposit. Jadi dia tak cukup duit. So definitely dia depressed lah kan. Tapi bila benda ni diberitahu pada UTM National, dia membuat correction. Jadi dalam masa satu hari dah dapat RM3,000. Jadi boleh bayangkan lah keadaan dia kan, salin 1 bulan, anak nak kena operate, tak ada duit. So ini menyebabkan depression to a certain extent. Right. Jadi mental illness ni dipecahkan pada 3. Pertama, psikosis, neurosis dan personality disorder. Psychotic state ni dia macam bipolar. Bipolar ni mood swing. Hari ni dia sangat sedih, besok dia okey, happy je kan. Dia kadang-kadang sebulan dia punya schedule dia, ya? Dia ada mood swing. Kalau zaman dulu tu bila dia dalam keadaan dia panggil manic, in the manic situation tu dia terlalu happy, dia terlalu hyperaktif, paksa orang pasung. Kalau zaman dulu pasung pakai kayu tu kan, pasung kaki dengan tangan, ya? Kalau tidak nanti dia macam-macam benda yang dia buat. Ni biasanya adalah bipolar, dan bipolar ni memang treatable, memang highly treatable. Ini dah memang proven lah. Tapi as I said tadi, dia kena makan ubat sampai mati, tak boleh miss. Kalau miss dia jadi balik. Dia panggil apa? Extreme mood swing. Kalau skizofrenia itu yang dengar suara. Jadi dengar suara, dia nampak benda yang pelik-pelik yang kita tak nampak, dia nampak. Itu skizofrenia. Ataupun dia perasan, dia keluar je, dia nampak pengawal, dia perasan ini KGB nak bunuh dia, CIA ke apa kan, dia perasan. Itu pun satu lagi dipanggil delusional. Ini juga adalah skizofrenia. Ataupun kadang-kadang dia rasa macam dia ada kuasa. Dulu masa saya sekolah ada satu budak ni, tapi dulu kita tak tahu penyakit apa, kita cuma ingat mental health saja kan. Dia ni tiba-tiba je dia jadi tak betul. Lepas tu bila balik rumah, dia kata dia tak boleh minum air lain selain daripada air zam-zam. Mandi pun tak boleh mandi air lain, mesti air zam-zam. Kalau bukan air zam-zam dia tak nak minum. Di bapak dia akan dia balik. Bapak dia kata ni 4 ayam ni daripada Mekah tu, direct rumah kita, baru dia mandi. Itu kes ni skizofrenia lah. Ni di China suami nak terjun bangunan, isteri dia shopping zakat sampai $200, $100,000 kan, $300,000 Jadi husband dia stres nak terjun bangunan. Dia dekat China lah. Right. Yang kedua ni dipanggil neurotic
disorder ni contoh dia macam agorafobia. Agorafobia ni kalau masuk dalam lift takut. Dia takut berada di tempat yang sempit. Ni dipanggil agorafobia. Kadang setengah orang ni dia terlalu takut dengan laba-laba. Pun ada juga ini dipanggil fobia lah. So, jenis-jenis fobia yang macam ni adalah dipanggil neurotic skill ataupun neurotic disorder. Spesifik fobia, takut pada benda yang tertentu. Saya pernah jumpa satu orang bagi, dia kata dia tak berani naik lift kalau tak ada orang lain. Dia akan tunggu sampai ada orang baru dia naik lift. Sebab dia takut ni seorang orang. Ni orang dewasa ni 40 lebih pun ada juga macam tu kan. Ni organic mental illness. Ni disebabkan oleh umur lah, macam Alzheimer ataupun dementia, ataupun sometimes kecederaan kat kepala. Ataupun satu lagi kalau yang saya nak masukkan dekat sini, drug lah. Saya pernah berbual dengan orang Jabatan Kebajikan Masyarakat Perak dekat Slim River kalau tak silap saya, ada satu rumah Jabatan Kebajikan untuk pesakit mental, dan kebanyakan pesakit yang masuk ke situ adalah orang muda, drug overdose. Apa tu? Syabu ni dia merosakkan otak. Dia kata muda-muda lagi. Kadang-kadang ada perempuan tu memang lawa, dia kata, tapi habis dah jadi tak betul disebabkan dia masalah. Dan parent tak sanggup nak jaga. Dia kata kadang-kadang ada keluarga berada datang dengan kereta besar dan sebagainya kan, dah tak tahan pun nak jaga, paksa letak kat kebajikan sebabkan dia drug overdose. Dia kalau syabu apa, ais kan, dia ni dia punya campuran tu dia bukan semula jadi. Dia kalau ganja tu semula jadi. Kalau orang isap ganja ataupun heroin, sebab dia organik, benda yang semula jadi ni benda organik. Bila organik masuk dalam badan kita boleh dispose balik. Sebab tu orang yang ambil ganja ni, kalau dia dalam 3-4 jam, kalau test air kencing ataupun heroin, memang boleh nampak trace ganja tu kan? Sebab benda tu benda yang harmful, benda yang mudarat, jadi badan kita akan keluarkan balik dalam bentuk kencing ataupun peluh. Tapi kalau benda yang apa nama ni, yang macam syabu ni tadi, dia buatan, dia chemical, chemical process, dan memang dia orang campur racun tikus nak bagi high. Jadi bila orang tu ambil syabu ataupun ais ni tadi, dia akan merosakkan sel-sel otak dia. Dia punya neuron tu dah memang rosak, tak boleh buat apa, memang habis. Ada satu student saya ni, dia punya kawan dia dah 2-3 kali WhatsApp dia nak bunuh diri. So saya komen lah kan, jadi budak kalau kes macam ni, kalau dia kata dia nak bunuh diri, kena jumpa psikiatris, sebab nanti takut dia buat betul. Jadi dia kata budak ni dia kes drug, jadi menyebabkan dia jadi tak betul, drug overdose. Umur dah 38 tahun. Dia kat hospital lah kan, kalau kita tengok kesianan doktor kita kan, memang penat lah, hospital tenat ni. Sebab tengok bilangan pesakit ni, dan JPA mengecilkan penjawatan 1% setiap tahun. Mana staff makin kurang, pesakit makin ramai. Itu yang jadi stres ni. Itu yang doktor Cina tu marah kan, mula-mula satu Malaysia kecam doktor tu, tapi bila tengok balik patient tu kan, dia push doktor tu. Mana doktor tak angin kan, kalau saya punya angin. Kadang-kadang dia orang tak ada rest. Memang stres lah, doktor memang stres. Pernah dulu satu kes, student Malaysia, Cina, dia buat housemanship dekat Edinburgh. Jadi masa tu masa dia buat housemanship tu, dia doktor ni, lepas dia buat ijazah perubatan 5 tahun, dia kena buat houseman 2 tahun, macam practical training lah. Kalau tidak, dia dapat ijazah perubatan sahaja, tak boleh praktis. Ada juga doktor yang memang lulus ijazah perubatan tapi tak boleh praktis. Tiap-tiap tahun ada 20-30 orang. Ada satu student MBA saya pernah mengajar dia. Saya tanya, kenapa dok? Kan? Budak ni dah belajar kan 5 tahun, lepas tu dah buat housemanship, kenapa dia tak pergi doktor? Dia kata, masa housemanship, masa tu kita buat observation. Dia kata,
Yang kesalahan yang tak boleh, antara kesalahan lah yang dilakukan yang tak boleh dimaafkan, switch patient punya blood type. Punya O, switch, dia tulis B. Dia kata simple kan, kadang-kadang budak ni dia malas. Bila dia ambil patient punya blood sample, dia kena tulis detail kat stiker tu. Kadang dia malas nak tulis, dia masuk dalam poket. Betul ambil patient ni pula, masuk poket ni. Lepas tu dia lupa, dia switch. Dan dekat hospital, dia orang kan double check. Sebelum blood transfusion tu, dia orang kan double check sekali lagi. Kan dia tapisan kedua lah. Kalau tidak, mati. Jadi kalau masa ni dapat detect, memang terus bank. Tak boleh, tak lulus housemanship fail. Jadi kalau fail, budak tu nak buat apa? Kita buat desk job lah. Pembelian ubat ke apa ke, macam tu lah. Tapi cannot touch patient. Ni dekat apa nama ni. So balik pada cerita saya ni. Jadi budak ni dia housemanship. Housemanship ni biasa dia orang akan letak banyak department lah. Department yang biasa ni ONG, lepas tu dekat trauma punya department kan. Mungkin orthopedic. Ada beberapa department lah yang dia kena masuk tiap-tiap department tu. Dan tiap-tiap department tu ada dia punya supervisor, senior doktor yang akan menilai dia ni. Jadi kalau lepas semua tu, baru disahkan sama dia boleh jadi doktor ataupun tidak. So budak ni dia dekat emergency. Datang satu patient, budak kecil, seizure, sawan. Jadi bila seizure, kena cepat-cepat bagi treatment kan, kena bagi injection untuk stabilizekan dia. So dia bagi injection, budak tu mati. Jadi orang putih tahulah bila mati buat postmortem sebab dapat kematian itu disebabkan oleh overdose. Jadi patient saman hospital dan budak Cina Malaysia tadi, budak perempuan. Jadi bila saman, dia orang check balik dia punya rekod kerja dia. Rupanya she has been working for the past 20 hours. Tak ada sebab pasal satu kan. Jadi bila sampai time bagi ubat, dia dah lost judgement lah. Jadi because of that, hospital back her up lah. Kalau tidak, kena buang lah kan. Jadi hospital back up, settle the case lah. So in the end, she graduate. Ni apa nama ni, di hospital. Dan gaji dia orang tak berapa tinggi sangat kan? Kalau doktor hospital kerajaan gaji tak berapa tinggi. Tapi kalau hospital swasta tu memang tinggi lah. Kalau pasal depan masjid tu ada satu rumah single story. Kadang-kadang ada kereta Porsche, kadang-kadang ada kereta Ferrari, Mercedes-Benz kan. Pasal kan rumah single story kan. Dia tuan punya rumah tu dulu adalah setiausaha politik Tunku Abdul Rahman. Dia dah meninggal. Pak Haji tu yang paling baik sekali. Tiap minggu dulu, masjid lama, masjid kayu dulu, akan ada satu orang datang bagi RM2,000 tiap minggu. Sedekah dekat masjid. Dan tak pernah tahu siapa. Masa masjid baru pun sama, 1,000 lebih. Ustaz Wan Ali dah cerita. Bila Pak Cik tu meninggal, dah tak ada duit masuk. Baru orang tahu Pak Cik tu sangat kaya Pak Cik tu. Jadi cucu pada Pak Cik tu, student kita lah, student BETC dulu, Borik Basir ingat tak Basir? Tu Basir tu. So dia cerita kat saya, dia kata kalau hospital swasta di Kuala Lumpur ni, gaji paling tinggi doktor paling tinggi adalah doktor hospital Tawakal, plastik surgeon. Gaji dia sebulan RM160,000 sebulan, pakai kereta Ferrari Enzo. Saya pergi KPJ Damansara, silap parking, saya buat training sekali KJ kan. Jaguar, Porsche apa semua dekat basement itu. Jadi saya tanya manager KPJ Damansara, agak-agak gaji doktor, dia admin manager dia tahulah kan. Gaji doktor kat sini berapa Cik? Dia kata paling kurang RM50,000 sebulan doktor di hospital KPJ Damansara. Paling kurang. Tu boleh nampak lebih range kan. Tapi kalau government hospital tak adalah. Jadi tu yang dia orang stres. Hospital swasta memang buat duit, cap duit. Right. Hayam ini okey. Ini daripada segi inilah kajian yang dibuat juga Jadi kalau orang yang berpendapatan rendah ni ikut kajian lah, dia punya stress level dia lebih tinggi. Higher minimum wages linked to lower suicide rates. Maknanya kalau orang yang pendapatan dia okey, dia punya chances untuk commit suicide tu is actually less. Again, this is not here lah, dekat economy. Maybe most likely dekat US pun. Satu lagi loneliness. Loneliness juga kadang-kadang kita sunyi kan. Ni again based on study
based on study. Orang lelaki yang kematian isteri, orang lelaki yang kematian isteri, kalau dia terus membujang, umur dia akan 4 tahun lebih pendek daripada lelaki yang berkahwin semula. 4 tahun pendek. Maksudnya kalau dia mati, patutnya mati umur 64, umur 60 dia dah padam jalan dulu. Tapi kalau orang perempuan, kalau suaminya meninggal, dia tak ada masalah, dia tak ada efek. Dia kahwin ke tak kahwin semula, dia punya jangka hayat tu sama. Jadi dia orang buat study lah sebab loneliness. Orang lelaki ni dia tak boleh lonely. Kalau lonely tu dia patah hati ke benda tak tahu lah kan. Jadi dia akan cepat mati. Dan satu lagi mungkin dia orang buat kajian lah, mungkin daripada segi makan pakai dia tak terjaga dan sebagainya. Jadi sebab tu umur dia pendek. Kalau perempuan ni dia tak ada hal, dia pandai jaga diri dia sendiri. Beda dengan orang lelaki. Loneliness. Dan loneliness ni ada dua. Kadang-kadang orang yang lonely tu memang kita nampak dia lonely, tak campur orang kan. Kadang-kadang dia dalam kita macam ni, tapi sebenarnya dalam dia lonely. Kan? Dia orang macam biasa kan, tapi dalam hati dia lonely. Memang is a serious problem lah loneliness. Sekarang ni yang saya kata ni, ada apa-apa masalah kita go outside. So ni satu cara lah untuk relief kita punya stress. Body shaming. Ini dia menghina rupa fizikal seseorang. Dia pun tak boleh menyalahi undang-undang. Ini juga kadang-kadang boleh menyebabkan stres. Kadang-kadang kita macam main-main kan. Tapi to some people dia tak boleh. And boleh sampai bunuh diri, kemurungan dan sebagainya. Ini berlaku bunuh diri di Rajasthan, India. Terlalu kecewa dan tertekan, berikutan sering diejek berkulit gelap oleh lelaki dia yang kutuk dia. Kulit hitam kan, hari-hari kan. Tak boleh tahan lah, bunuh diri. Ini di Rajasthan, India. Ini masa saya balik kampung itu, last year lah. Budak ni budak India dekat satu universiti, AIMS University dekat kampung saya lah, dekat Bidong tu. Komit susah terjun daripada tingkat 4 daripada library. Tak salah saya lah, masa tu dia nak minggu exam. Dan kalau ikut cerita budak ni high performance lah, boleh lah kan. One is that dia stress dan dia jump from the building. Seminggu selepas ni, satu lagi budak India perempuan terjun daripada MSU, Management Science University yang dekat Shah Alam kan, pun sama kes kan, masa musim exam juga. Dan kes suicide paling banyak dekat private university, tapi tak dilaporkan. Ada satu kes tu anak orang kaya, atuk dia Tan Sri ke apa ke, tak tahu lah apa masalah stres dia balik rumah, atuk dia simpan pistol, dia ambil pistol tembak. Budak Melayu yang. Dan kita satu lagi, kalau kes macam ni lah kan, susah lah benda ni. Kita tak boleh terus, ni confirm masuk neraka ni. Ini kena masuk setan lah ni. Tak semayang lah benda kan. Kita jangan hukum macam tu, tak boleh. Sebab kita tak tahu cerita dia. Kan? Dia ada cerita di sebalik apa yang berlaku tu, ada cerita. Mungkin dia depressed kan. Sebab dia, kalau depressed ni, siapa-siapa pun boleh kena. Sebab dia penyakit mental. Dia, yelah setan tu satu perkara lah kan, tapi ni orang sakit mental. Jadi bila dia buat benda tu, dia tak ada judgement. Dia tak ada judgement lagi dah. Dulu ada satu kes ni famous jugalah. Budak ni pernah masuk UTM tapi belajar tak habis. Dia masuk UTM, belajar tak habis, diploma. Lepas tu dia kerja dengan CIMB kalau tak silap saya. Budak ni budak Negeri Sembilan. Dia punya kes ni famous dulu. Dia balik kampung, dia potong kepala atuk dia, dia bunuh makcik dia. Kepala atuk dia tu dia masuk dalam beg plastik, dia bawa pergi sampai Shah Alam. Jadi polis dapat tangkap dia dekat Shah Alam. Jadi bila polis interogasi, apa dia kau buat ni? Dia kata dia dapat arahan daripada Maharaja Siam untuk potong kepala atuk dan dipersembahkan kepada Maharaja tu lah. Dan kes ni, bila kes yang macam ni kan, bila first time bawa pergi ke mahkamah, biasanya peguam bela lah kan. Peguam bela akan mohon supaya pesalah ini dibuat psychiatric assessment. Tengok ini betul tak betul kan. Jadi yang buat psychiatric assessment tu adalah satu medical doctor lah, psychiatrist saya kenal. Doktor tu pun sekarang dah pass away sebab kanser. Dr. Badi'ah nama dia. Dia yang in charge of the case lah. Kita memang confirm. Dia kata bila kita buat observation dalam 3 to 4 days, kita dah nampak dah dia punya behaviour ni.
confirm. Cumanya dia kata kalau nak betul-betul confirm buat MRI. Buat MRI scan otak dia memang untuk mengesahkan lah. Tapi dia kata daripada behavior kita dah tahu dah. Sebab dia orang akan pasang kamera. Jadi doktor besoknya doktor akan tengok lah, dia pergi perangai dia kacau orang ke whatever lah. Kemudian panggil keluarga, interview keluarga. Jadi keluarga dia kata memang sebelum dia panggil dia pelik. Dia kata dia boleh nampak setan. Kau nampak setan kat situ. Dulu atas meja. Dia macam tu tau. Tapi keluarga dia ini mungkin dia gangguan fikiran lah benda kan. Jadi simptom-simptom tu dah ada. Dan dia kata masalah kita orang Melayu, kalau ada simptom yang macam tu, kita ambil ringan. Kita ingat tak ada apa. Dan kita takut nak bawa ke hospital sebab nanti orang kata keturunan kita gila. Ini stigma orang Melayu. Jadi bila dibiar sampai jadi kes macam itu. Dan kes ni memang dibicarakan di mahkamah. Dan bila doktor as expert witness mengatakan pesakit ni skizofrenia, kena kurung dekat Tanjung Rambutan. Jadi kalau kes yang serius Tanjung Rambutan, kalau yang kurang serius dekat Tampoi. Yang bunuh-bunuh semua dia letak Tanjung Rambutan. Ni bintang K-pop bunuh diri. Kami lawa sebab diganggu serta dibuli dalam talian, cyberbullying. Kan dia post something semua orang troll kan. Macam baru ni lah yang kata tolong macam PPR benda saya tak hati kan. Padahal muka kena troll kan. Tu dia. Saya rasa dia emotionally affected tu. Kalau orang troll macam tu kan. Macam kita lah kalau semua orang kencang menjumpa kan. Cuma dalam kes ni Korea ni dia find a solution. So dia menang. Baru 25. Menghidap kemurungan teruk mungkin dia drama berdus tanpa benda tu. Dan Korea Selatan mempunyai kadar bunuh diri tertinggi di dunia. Korea Selatan. Teenage suicide at one time Singapore is the highest. Tapi dia tak nak pula. Teenage suicide, bunuh diri among teenagers ataupun budak-budak yang belasan tahun lah. Biasanya disebabkan oleh pressure daripada parents untuk perform dalam exam. Parent expect dapat 5A, tiba-tiba dapat 3A. Sebab dia orang duduk high rise kan, flat, dapat tingkat 7. Banyak kes tu dia bangunan di Singapura. Kita di Malaysia pun ada few cases budak. In fact saya ada super clip budak 12 tahun susah. Ni pun bukan main handsome, commit suicide juga. Umur 27 tahun. Ni calonnya, ni saya kata 12 tahun ni. Dia katil double deck. Dia gantung leher dia dekat dia baring kat bawah. Dekat double deck yang bawah tu, katil bawah dia gantung. Pakai tali kasut dia mati. Kalau tengok tali kasut di lantai katil tingkat atas dan mangsa berada di bawah katil double deck. Kami susah. Orang Melayu, sarjan umur 54, terjun Penang Bridge, mati. Ada 4 orang. Sarjan penjara. Ini di Kota Kinabalu. Ini sebab main judi, banyak masalah apa nama ni, hutang along lah biasanya kan. Ini dia masuk dalam kereta, exhaust kereta tu dia letakkan pipe air, masukkan dalam kereta balik, jadi dia seduh karbon monoksida, jadi mati. Karbon monoksida poisoning lah. Ini dekat Sarawak, swimmer ya. Kalau tengok macam orang kaya lah kan, 19 year old, depression, lepas 3 days, susah. Ini di balik pulau. Ini bagus pula, kerja bangunan tapi dia donate dia organ. Sebab buat wasiat. Dia pergi satu hotel, dia tak duduk hotel tu, dia pergi tingkat 24, dia just terjun. Macam-macam lah macam-macam. Okey, saya ingat sampai sini dulu kot. Ada sambungan lagi, tapi mungkin kita buat dalam bulan puasa kot. Mungkin saya cerita sikit pasal depression ataupun kemurungan ni. Ada slide banyak, tapi saya rasa tak sempat lah kalau habiskan hari ni. Sekarang dah 4:30 kan. Saya tutup macam tu lah kot. Okey, terima kasih semua. InsyaAllah nanti saya harap apa yang saya